اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين. Labbaik Allahumma labbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Azhar Ghazali dan saya Ustaz Abdullah Khairi UAK dalam rancangan Labbaik Allah. Ustaz, Ya. masuk episod 14 ni suara pun macam serak dah Ustaz, no? Serah lah, tak balik raya ni. Tapi tetap bersemangat juga. Ustaz, Kerana apa? Kerana Anda tolong semua. kami share ramai-ramai, Masya Allah. Terima kasih. Komitmen Ustaz. Betul. Terima kasih tuan-tuan yang mengikuti Labbaik Allah. Kita pada hari ini kita berada pada 12 Zulhijjah 1442 Hijrah. Betul. Dan kita masih lagi berada dalam hari tasyrik Ustaz. Betul. Dan yang menonton boleh juga melihat ataupun bersama kami di laman sosial Facebook TV Al-Hijrah. Dan kongsikan momen menarik anda, pengalaman haji dan juga video haji ataupun gambar haji di Instagram #LabbaikAllah2021. Alhamdulillah ramai yang share, dan untuk makluman tuan-tuan, TV Al-Hijrah ada Facebook. Sudah menjangkau 2 juta follower. Tahniah TV Al-Hijrah. Masya-Allah. Moga-moga kita harapkan Ustaz, Betul. kita dah berada di penghujung-penghujung. Kita tinggal malam ni dan malam esok malam lah Ustaz. Betul. Terima kasih sekali lagi pada para penonton yang setia Ustaz. Semakin hari semakin bertambah para penonton. Tambah. Masya Kita Allah. ingat program kita ni tak dapat sambutan. Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Depa nak tengok UAK jerakah. nanti mereka rindu jerakah saya. Jadi saya nak jerakah sebelum nak akhir pada esok kita ada satu lagi. Woi! Alhamdulillah bersama dengan Masya Labbaik Allah. Allah. Itulah pembawakan kita kali ini dalam Labbaik Allah, santai, dan yang paling penting kita membawakan panel-panel yang akan membicarakan tajuk-tajuk dan juga isu-isu yang perlu kita ambil iktibar dan pengajaran dan persiapan kita. Moga-moga tahun depan dapat sama-sama kita Betul. mengerjakan Kita ibadah tak haji. bincangkan tentang hukum yang begitu berat. Betul. Kerana ramai jamaah kita yang masih berada di Malaysia yang dapat menunaikan hanya 263 Betul, saja yang berada di Arab Saudi. Baik. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi santai ajalah. Betul Ustaz. Betul. Jadi Ustaz, tajuk kita pada malam ini Ah. tentulah berkenaan dengan penutup kepada kemuncak ibadah haji Haji Mabrur. Mabrur. Baik Ustaz, Betul. pada malam ini kita bersama dengan jemputan kita Ustaz, seorang tokoh ilmuwan yang kacak, Dan suara slow. rendah diri, Aduh. guru saya yang banyak memberi saya tunjuk ajar dan macam-macam Ustaz. Sama-sama Ustaz. Allah Akbar. Assalamualaikum. Oi, dandan sopan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Allah, tengok warahmatullahi muka pun wabarakatuh. dandan, saya malulah Ustaz. Masya Kita Allah. bersama dengan Ustaz Ustaz Said Kadir Al-Jufri. Ustaz Anak sihat Ustaz? salam pun risau sebab Ustaz Abdullah cakap lembut pula. Jadi cakap orang lain. Saya Ustaz daripada awal tadi bila abang dia tanya dengan siapa kita malam ni, Ustaz Said Kadir dia ketak tangan Ustaz. Betul, kita malu dengan tubuh kita. Ustaz sihat kah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Malam ni Ustaz berada di mana Ustaz? Yang kedua ke yang pertama? Allah lain macam. Kita berada di Kuala Lumpur. tak berani jawab. Kita berada di Kuala Lumpur. Okay? Alhamdulillah Ustaz. Ya okey, mungkin nak tanya apa-apa ke pada Ustaz Said? Ustaz Said, muka yang berseri-seri, wajah yang tiasa senyum. Inilah tuan-tuan ciri-ciri sahabat kita ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni. Amin. Ustaz pernah pergi haji bawa jamaah. Mungkin Ustaz kongsi pengalaman kita mungkin di malam-malam kita yang nak terakhir ni. Ya. Sila Ustaz. Okey. Silakan, Bismillah, Ustaz. alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bila kita berbicara tentang haji dan kita tahu bila kita sampai kepada tarikh 12 Zulhijjah
ini tarikh yang disebutkan dalam Al-Quran sebenarnya. Memang ada secara spesifik sebut dalam Quran, faman ta'ajjala fi yaumaini fala ithma alaih. Ini berbicara tentang nafar awal. Nafar awal. Jadi orang yang dah nafar awal ni, dia tak perlu dah pergi pula kepada hari yang ke seterusnya, iaitu 13 Zulhijjah tu kan. Jadi apa pun, mudah-mudahan semua yang dah menunaikan haji di tanah suci itu semua dah beroleh haji yang mabrur kan. Mudah-mudahan kita doakan sangat-sangat ni, sebenarnya kita yang berada jauh ni kan, kita berada jauh tapi kita mesti doakan mereka. Doakan mereka sangat-sangat supaya mudah-mudahan nantinya malaikat pula akan aminkan, akan doakan untuk kita juga. Jadi mudah-mudahan nantinya bila kita pergi haji, kita pula dapat haji yang mabrur, insya-Allah. Amin. Jadi kena banyak doakan untuk mereka. Bukan saja jemaah Malaysia, bahkan seluruh jemaah yang dah ada di sana sekarang ni. Jadi kali pertama pengalaman ni, kali pertama sampai di Mekah, umur saya setahun. Jadi saya tak boleh nak cerita pengalaman lah. Umur setahun ni, kalau dia ada pengalaman juga, dia reka lah tu. Kan? Dia tak ingat apa pun umur setahun ni kan. Kena dokong je, nak gulu pilih kan. Adalah pengalamannya, tengok gambar lah. Tengok gambar yang hitam putih tu. Adalah gambar tu, kata kita, dia tak ada hitam putih pun waktu tu, dia kuning-kuning sikit waktu tu. Dia gambar antara color dengan tak color tu. Jadi adalah gambar tu waktu umur setahun kan. Ibu saya, Allah yarham Umi, dia dukung kan. Jadi nampaklah gambar waktu tu, nampak Masjidil Haram waktu tu macam mana kan. Waktu tahun tu. Kemudiannya sekali lagi saya pergi waktu umur 4 tahun. Umur 4 tahun ni dia dah mula ingat dah. Umur 4 tahun ni kita dah mula nakal kan. Dia dah mula ingatlah juga kan sampai sekarang ni macam mana pengalaman bila tengok Masjidil Haram itu, tengok Kaabah. Kemudiannya waktu tu ingat lagi cium Hajar Aswad, masih ingat. Cium Hajar Aswad waktu kecil tu, waktu tu dulu senang. Dulu cium Hajar Aswad ni budak-budak apa semua boleh cium sebab dia tak berebut macam sekarang. Jadi dia, ayah tu dia bawa kita adik-beradik ni, saya ada kakak, ada abang kan, sekali dia letakkan je kat sebelah, seorang-seorang dia angkat ciumkan kat Hajar Aswad tu, seorang letak, angkat pula seorang letak, cium Hajar Aswad tu gitu. Sekarang tak ada canda nak buat macam tu kan. Kalau buat budak memang cari nahas lah. Jadi kita dapat cium Hajar Aswad tu dalam keadaan, dan sampai sekarang masih ingat tu. Momen tu kena angkat letak tu sampai sekarang masih ingat lagi. Betul. Memang nampak Kaabah tu. Ustaz ada pengalaman yang terlalu banyak, tetapi Ustaz sudi nak berkongsi dengan kita pengalaman yang kita cemburu Ustaz. Senang-senang dapat cium Hajar Aswad. Ustaz Syed Abdul Qadir, kita berada di penutup program Labaikallah. Ustaz, kita membicarakan haji mabrur Ustaz. Jadi Ustaz, kami nak sangat-sangat nasihat daripada Ustaz ataupun curahan daripada Ustaz untuk kita ambil iktibar mengapa kita perlu sangat memandang tinggi kepada haji mabrur Ustaz. Secara mudahnya kalau kita sebut tentang haji mabrur, orang memang sebut sebab haji mabrur ni kan. Dan sebab Nabi SAW dah janjikan dalam hadis yang sahih, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Itu memang jelas kan. Mungkin dah diulang-ulang pun dalam labaikallah ni pun berulang kali. Haji mabrur tiada ganjaran baginya melainkan syurga. Maknanya memang dah jelas-jelas sangat-sangat kat situ. Dan dalam satu hadis Nabi SAW sebutkan tentang proses menunaikan haji ni kan, salah satunya bila dia buat haji itu dengan begitu sempurna, falam yarfus walam yafsuk. Apa jadi? Raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Dia balik seperti mana pada hari yang dia dilahirkan oleh ibunya. Masya-Allah. Ya Allah. Ustaz Zahar, Ustaz Abdullah, kita ni banyak dosa, saya lagi lah banyak, sangat-sangat banyak dosa kita ni, timbul-timbul. Sekali tiba-tiba kita boleh pergi satu tempat yang mana kita balik seperti mana kita baru lahir. Suci, murni, ya Allah. Nak apa lagi? Disebutkan oleh para ulama, dosa yang dimaksudkan, dosa diampunkan tu dosa kecil dan dosa besar. Dosa besar pun diampunkan juga. Dia lain macam yang kan ada perkara-perkara yang kita buat, diampunkan dosa tu, banyaknya dosa kecil. Dosa besar memerlukan kepada taubat. Tapi cerita haji mabrur ni sampai dosa besar pun Allah Taala ampunkan. Dan haji mabrur disebutkan oleh para ulama, haji yang tidak bercampur padanya dosa. Daripada ihram sampai tahallul. Daripada ihram sampai tahallul tak ada dosa langsung. Tak buat dosa langsung. Satu lagi pandangan ulama mengatakan haji mabrur maksudnya haji yang diterima oleh Allah. Ada ulama mengatakan haji mabrur ni maksudnya haji yang kalau kita buat semua rukun, perkara wajib dan perkara sunat. Meninggalkan pula perkara maksiat, sama ada yang kecil maupun yang besar. Daripada mula ihram sampai tahallul. Jadi maknanya benda ni memerlukan kepada disiplin. Disiplin. Tinggalkan benda-benda dosa ni. Saya ada sebutkan dalam 2-3 hari lepas dalam forum 4-5 hari lepas aku dalam forum
online ni kan. Kita sebut masalah kita ni yang perlu sangat kita perhatikan, disiplin ni kita perlu bentuk daripada kat Malaysia. Mula daripada sekarang, nak pergi haji tahun depan. Nak pergi haji tahun depan, insyaAllah mudah-mudahan kita semua jadi jemaah haji tahun depan. Amin. Dalam tempoh setahun ni, kita perlu bersiap sungguh-sungguh tinggal dosa-dosa ni. Yang zahir dan yang batin, yang besar, yang kecil. Ni perkataan mulut ni, mulut memaki hamun orang, mengutuk, mencerca orang. Tak habis-habis dekat Facebook, dekat Twitter, dekat Instagram semua kan. Ni maki hamun orang sana sini dan sebagainya ni. Mulut kena jaga. Jaga sungguh ni. Setahun ni, jadikan tu sebagai satu disiplin kita. Perbuatan kita ni semua, mudah-mudahan nanti kita dapat apa ni sebagai haji mabrur. Kita buat segala perkara yang wajib, perkara sunat, tinggal benda dosa daripada mula sampai habis. Maknanya Ustaz, bukan haji mabrur ni bermula masa kita ihram Ustaz. Maknanya daripada sekarang kita dah kena ada dah keazaman tu, betul Ustaz? Disiplin tu daripada sekarang. Disiplin. Apa latihan, sebab orang kalau dia tak berlatih, tiba-tiba dia nak masuk, kalau macam contohlah orang nak main bola tapi dia tak warm up dulu, dia tak berlatih apa langsung kan. Latihan langsung tak buat, dia tak akan jadi sehebat apa Cristiano Ronaldo ke siapa kan, dia tak akan jadi hebat macam tu. Sebab kita ni nak masuk padang ni sekarang ni betul. Haji tak lama. Betul. Haji tak lama pun sebenarnya, berapa hari sangat. Haji ni daripada 9 Zulhijjah sampai 12 atau 13 Zulhijjah. Itu je proses hajinya. Tapi latihan tu berbulan-bulan ataupun bertahun. Latihan fizikal ramai orang buat. Dia jogging apa semua kan dekat sekeliling taman, sekeliling kampung jogging. Kita tanya, "Pakcik buat apa jogging tiap pagi ni?" "Nak pergi haji," dia kata kan. Okey, bagus. Tapi ni yang nak dapat haji mabrur bukan hanya fizikal. Masya-Allah. Tapi ni disiplin diri kita ni. Mulut kita, tulisan kita, hati kita, macam mana dosa batin kan? Dosa batin yang dipanggil sebagai ilmu tasawuf ni kena mengaji. Kena mengaji betul-betul supaya mudah-mudahan kita dapat praktikan, dapat haji mabrur insya-Allah. Allah Ustaz, seronok Ustaz bersembang dengan Ustaz, orang yang berilmu ni. Seronok Ustaz. Tapi masa kita terhad Ustaz. Saya nak ucap terima kasih kepada Ustaz kerana bersama dengan kita. Moga-moga kita dapat jemput Ustaz lagi insya-Allah. Ustaz, kita nak jemput lagi Ustaz. Okey. Harap Ustaz sudi insya-Allah. Jadi terima kasih insya-Allah. Kalau ada lagi daging korban tu boleh lagu-lagu insya-Allah. Cepat lagi Ustaz. Selamat Raya. Ustaz, selamat Raya Ustaz. Selamat Raya. Sama-sama. InsyaAllah. Terima kasih. Allah Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada yang puas Ustaz nak dengar perbincangan pada Ustaz. Tengok muka berseri dah. InsyaAllah. Nasib saya lelaki. InsyaAllah. Okey, kita bersama dengan Ustaz Syed Qadir Al-Jofri tadi. Alhamdulillah. Kupasan ataupun cara pengkongsi pengalaman. Itu yang kita nak tuan-tuan. Kita nak sambung lagi Ustaz. Lepas ni kita nak rehat seketika insyaAllah. Tunggu selepas ini. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bancik baru selesai ibadah tawaf. Tak dapat nak digambarkan betapa gembiranya hati ini. Terasa cepat 7 pusingan. Tiba-tiba selesai ibadah tawaf. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Panggilan haji sudah tiba lagi. InsyaAllah program yang diutarakan oleh TV Hijrah dengan tajuk Labbaik Allah akan bermula pada 9 Julai. Jom, ayuh sama-sama kita menonton, kita menhayati apa yang berlaku dan apa yang menjadi sejarah utama ibadat haji kita. Sekurang-kurangnya satu nostalgia, satu maklumat, satu ilmu pengetahuan kita dapat mengisi dengan tontonan rancangan tersebut. InsyaAllah semoga pengorbanan kasih abadi sentiasa kita junjung dan kita rasai. لبيك اللهم لبيك. Ya Allah, Kau bagilah aku mati ya Allah dalam ihram yang aku pakai ini ya Allah. Ya Allah, dia menangis. Isteri dia duduk ujung. Amin, amin, tak dengar. Menyebut antaranya mengajak orang kepada kebaikan. Mensenang kita menjadi contoh kepada mengajak orang buat baik.
kita dapat tumpang kepala orang tu. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Labbaik Allah. Terima kasih tuan-tuan, makcik, pakcik, pak long, mak long, abang kakak yang setia di kaca televisyen dan juga yang mengikuti di laman sosial Facebook, Ustaz. Ya, sekali lagi kita promosikan kepada anda. Terima kasih banyak-banyak kerana anda sentiasa bersama dengan Facebook TV Ali Hijrah. 2 juta sekarang ni. Alhamdulillah. Share ramai, share ramai. Saya ni like ni, saya like, saya jawab ni sambil duduk bersama anda. Kita jawab. Ustaz dah jawab, nampak kalut sungguh tu. Kalut. Kampo tuan-tuan, Ustaz Abdullah Khairini UAK dia seorang yang sangat jiwa dakwahnya. Kalau boleh nak sebarkan seluas-luasnya. Balighu anni walau ayah, insya-Allah. Bila lagi masa kita mungkin kalaulah saya Allah ambil nyawa tahun depan, katalah tahun depan kan. Saya mungkin ada setahun lagi aja. InsyaAllah panjang umur. Doalah panjang umur. Tapi tak tahulah kan. Itu semua kerja Allah SWT. Kita nak pakai UAK lama lagi ni. Okey, baiklah. Ustaz, tadi menarik sangatlah Ustaz penjelasan daripada USK Ustaz Said Khairi tadi berkenaan dengan maknanya Haji Mabrur ni bukanlah bila kita melangkah ke tanah haram barulah kita duk terbayang Haji Mabrur. Tetapi persiapan ataupun isti'adadnya bermula daripada sekarang. Maka tuan-tuan sidang penonton sekalian, niat semua penonton kita malam semua niat nak dapat Haji Mabrur dengan cara kita buat persiapan fizikalnya, mentalnya, spiritualnya, taubat kita dan dosa-dosa kita murun supaya dapat diampunkan dan mendapat Haji Mabrur insya-Allah. Sebab apa? Sebab Ustaz Said dah sebut tadi, bukan saja dosa kecil, dosa besar. Allahu akbar. Diampunkan oleh Allah. Itu namanya Haji Mabrur. Haji Mabrur. Bukan Mabrur Ustaz. Bukan Mabrur. Baik Ustaz. Malam ni seperti mana biasa kita nak bersama dengan pentadabbur kita, seorang yang Allahu akbar, masya-Allah, Ustaz Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berseri-seri malam ni. Alhamdulillah, doktor. Berbeza dengan semalam. Semakin mudah. Malam cerita lain. Semalam alhamdulillah tak perlu pakai spotlight Ustaz. Ustaz, UAK ni kalau buat perli orang nombor 1. Ustaz jangan layan dah. Ustaz teruskan sila. Dok saya seronok. Alhamdulillah. Itulah. Gurauan. Kita tak pernah berjumpa Ustaz, tapi itulah hubungan kasih sayang sesama Islam ini. Walaupun pertama kali jumpa, 2 kalilah jumpa di alam maya aja. Tapi kita boleh bersenda-gurau, sangat akrab, sangat akrab. Itulah Ustaz Syahri. Ustaz, apa yang kita nak bincangkan ayat tadabbur pada malam ini? Sila Ustaz. Alhamdulillah, Al-Fadhil Dr. Abdullah Khairi dan Imam Muda Azhar. Alhamdulillah kita pilih surah Al-Fajr ayat yang kedua. Iaitulah Allah berfirman, wal fajri walayalin ashrin. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama tafsir menyatakan 10 malam yang dikatakan ini adalah 10 malam Zulhijjah. Yang bermaksud mereka yang beribadah di Arafah, di Masjidil Haram, yang sedang tawaf, yang sedang sa'i, yang sedang menyempurnakan ibadah rukun Islam yang kelima. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Fajr ini antara waktu-waktu yang mustajab doa dan waktu yang sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada amalan yang boleh mengatasi sesuatu amalan yang soleh yang dilakukan pada 10 hari Zulhijjah yang pertama. Apa-apa amalan tidak boleh menandingi, termasuk jihad fi sabilillah. Ini kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita punya topik Haji Mabrur, Ustaz Abdullah, Ustaz Azhar, kita mesti tertanya-tanya apa cara nak ukur saya ni mabrur ke tidak ni Ustaz. Jadi salah satu cara kita nak tengok adalah merujuk surah Al-Fajr sendiri. Sebab Allah sebut ayat 2 tadi, waktu antara waktu yang diberkati untuk berdoa, untuk beribadah. Dan kita akan temui di penghujung surah Al-Fajr, semua orang barangkali hafal ya surah Al-Fajr ataupun sekurang-kurangnya ayat-ayat hujung surah Al-Fajr. Saya selalu kalau ingat lagi lah solat di surah di masjid, imam selalu akan menangis bila baca ayat Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Wahai mereka yang memiliki nafsu al-mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha dan dia meredaimu. Masuklah kalian ke dalam hamba-hambaku dan masuklah kalian ke dalam syurgaku. Ketika mentafsirkan ayat ini, Zaid bin Harithah, seorang sahabat besar Nabi SAW menyatakan, ayat ni akan berlaku semasuk beriman menghadapi malakul maut. Mati bila datang, bila kita selalu berzikir, khususnya di 10 hari pertama Zulhijjah. Bila kita benar-benar membangunkan ibadah sebanyak-banyaknya di 10 malam Zulhijjah, insya-Allah mereka akan mendapat nafsu mutmainnah. Apakah makna nafsu mutmainnah? Allah kurniakan kepada orang beriman ketenangan semasa mati nak datang. Allahu akbar. Sebab Ustaz, bila kita nak pulang pada Allah, biasanya akan datang kerisauan. Risau yang pertama, macam mana alam barzah nanti, alam kubur macam mana, selamat ke aku? Yang kedua, kita risau, aku tinggalkan apa dia ke anak bini aku? Dengan nafsu mutmainnah, Allah singkirkan semua takut dan bimbang tu. Nafsu mutmainnah adalah khabar gembira menerusi para malaikat kata, malaikat habaq kat kita, alam yang tunggu kamu kejap lagi, alam yang jauh lebih baik daripada alam dunia. Tak payah risau. Dan tak payah duk risau keluarga, anak bini kamu tinggalkan, Allah akan uruskan. Nafsu mutmainnah ni dia bukan boleh kita buat-buat, dia anugerah Tuhan. Tapi syarat nak boleh buat, syarat nak boleh dapat nafsu mutmainnah masa mati ni, nak dapat nafsu mutmainnah masa menjelang kematian ini, ia memerlukan kepada kita benar-benar menghidupkan walayalin ashr. Dan kita berada pada waktu tu. Kita walaupun tidak dapat berada di Arafah, tak boleh berada di sana, tetapi kita boleh untuk beribadah sebagaimana yang Nabi gesa kita tadi, untuk menghidupkan dengan sebanyak-banyak zikrullah. Mutmainnah ada kaitan dengan zikrullah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan membanyakkan zikrullah, seseorang akan mendapat hati yang tenang bila berdepan dengan malakul maut. Mudah-mudahan kita tergolonglah. Iyalah, bukan senang Ustaz kan untuk kita nak melatih diri kita nak berada tahap mutmainnah yang tenang. Yang tenang. Susah Ustaz kan? Dia amarah dulu Ustaz. Kebanyakan orang ni nafsu dia nafsu amarah. Betul, Ustaz. Sangat suka melakukan maksiat. Yang kedua, nafsu lawamah. Dia mencela dosa dia buat tapi masih buat dosa. Yang paling tinggi adalah nafsu al-mutmainnah. Mudah-mudahan kita lah dapat nafsu tu masa mati nanti. InsyaAllah. Inilah yang kita maksudkan, intipati daripada perbincangan kita Haji Mabrur itu bukanlah sekadar title saja Ustaz, tetapi daripada dalamannya. Betul Ustaz kan? InsyaAllah. Betul Ustaz. Ustaz, satu penjelasan yang menarik saya fikir dan perlu kita para penonton mengambil iktibar bagaimana untuk mencapai kelebihan Haji Mabrur tu. Jadi insya-Allah kita ucap terima kasih sekali kepada Ustaz Syarif. InsyaAllah bersama dengan kami. Kita jumpa lagi Ustaz lepas ni Ustaz, insya-Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Allahu akbar. Saya ingat lagi bila sebut tentang nafsu tadi, memang kajian saya PhD saya tentang kognitif ad-din. Allahu akbar. Ini spesialis dalam bahagian itulah. Dia tahap nafsu. Sekali lagi Ustaz, sekali apa tadi? Kognitif ad-din. Menggunakan teori ini untuk kita nak tackle manusia. Allahu akbar. Itu PhD saya. Mana nafsu tu kita boleh aplikasi dalam perhubungan atau komunikasi kita ni. Betul Ustaz. Sebab itulah perbincangan kita Haji Mabrur ni kita membicarakan bagaimana Haji Mabrur itu mampu memberi kesan ke dalam diri seseorang itu. Cuma Ustaz, perbincangan kita di sini ni kita masih lagi cuba nak melihat mungkin ada saranan-saranan penting yang boleh kita gambarkan, mungkin perumpamaan jihad sehingga kan Nabi SAW menekankan Haji Mabrur itu sendiri Ustaz. Mungkin tak? Pernah kan orang perempuan muslimat lah. Muslimat duduk dengan Nabi, bertanya kepada Nabi SAW. Apa yang ditanya? Dalam satu hadis kata, ya Rasulullah, nara jihad afdal amal. Apakah jihad yang mana sebaik-baik? Apakah kami melihat jihad itu sebaik-baik amal? Kan? Afala nujahid? Apakah kami kena berjihad? Maka Nabi SAW kata, qala la, lakin afdalul jihad hajjul mabrur. Maka kata Nabi, tidak kepada kaum muslimat ni. Apa dia ya? Maksud dia, Haji Mabrur itu di antara salah satu jihad
bagi orang perempuan. Baik. Maknanya walaupun jihad tu sampai menumpahkan darah, betul, kan, terkorban nyawa kita, tetapi haji mabrur itu juga dinyatakan jihad yang terbaik. Ustaz, kita sambung. Kita nak orang lagi, Ustaz, nak orang lagi. Kita sambung. Tapi kita sambung. Selalu dia buat. Kita sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana. Commercial break. Ingat dia seorang yang beli, aku boleh. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum, saya Ibi Fana. Bersama saya dan Faizal Ismail menerusi Lah Tahzan. Bersiaran secara langsung setiap hari jam 9 malam. Anda boleh bersama dengan kami di aplikasi Google Meet. Luahkan apa saja yang anda rasa, sebarang masalah yang anda hadapi. Jangan takut, jangan malu, jangan segan. Kami sudi mendengar luahan anda. Kadang-kadang kita letak bako kat luar kan, kadang-kadang tengok ada NGO bagi. Kat depan tu ada ibu tunggal. Saya bagi RM5. Ini untuk bagilah siapa-siapa yang nak makan kat sini lagi. Siapa yang tolong orang di bumi Allah ini, Allah akan tolong dia pada masa nanti. Allahu Akbar. Hai, ikan klise arwana. Baru aku faham. Kau terkurung macam kami juga. Kita sekarang total lockdown. Stop PKP, tak apa, kita lockdown kerana Allah. Saya nak berkongsi dengan kawan-kawan semua tentang aktiviti saya dengan keluarga. Ya. Ha? Ayah menang. Aktiviti usaha Hafiz dan keluarga dalam Sarangnya PKP. Sarangnya itu maksudnya apa? Oh, I need. Love you. Sayang kamu PKP. Sarangnya. Jom. Lalu para sahabat berasa keheranan. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran." Wahai Rasulullah, takkan kita bantu binatang aja kita dapat pahala? Lalu Rasulullah menjelaskan, "Fi kulli kabidin ratbatin ajr." Setiap nyawa yang kita berusaha menyelamatkan, kita akan dapat pahala. Masya-Allah. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Alhamdulillah bertemu kembali. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan kerana terus setia menonton Labbaik Allah membicarakan haji mabrur. Tapi sebelum itu, saya nak berkongsi ada sebuah hadis Nabi SAW bila mana ada kelompok ataupun kumpulan perempuan daripada kaum Khuz'am. Mereka tanya pada Nabi SAW, boleh tak ayah kami ni uzur, ayah saya uzur.
tak boleh nak mengerjakan ibadah haji. Boleh tak saya nak buatkan untuk dia? Maka Nabi mengizinkan. Inilah dinamakan permulaan kepada dalil haji badal ataupun dia buat haji untuk orang lain. Maknanya tuan-tuan, kita berbicara tentang haji mabrur, yang dapat kerjakan haji alhamdulillah tahniah. Tetapi mungkin ada di kalangan adik-beradik kita, mak ayah kita yang meninggal dunia ataupun sakit sehingga kan mereka tak sempat mengerjakan ibadah haji. Maka tanggungjawab kita sebagai anak-anak Ustaz untuk cubalah, usahalah cari wang ringgit untuk kita cuba badalkan haji untuk mereka. Insya-Allah. Pastikan betul-betul orang yang buat tu. Jangan sijil saja. Jangan tapi sijil tak buat. Tapi nak beritahu tuan-tuan, jangan lupa share. Share ramai-ramai di Facebook anda. Tuan-tuan tekan saja di Facebook TV Al-Hijrah, share ramai-ramai, mungkin saham anda di akhirat. Allahu Akbar. Mana kita nak tahu kan, kita tak pandai nak ceramah, tak pandai kita nak sampai, tapi mungkin ada orang melihat dalam program ini dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, perubahan. Betul. Kongsikan juga gambar, momen, video ataupun gambar haji anda di Instagram #labaikallah2021. Ya, kita akan tunjuk gambar itu di akhir program ataupun sesi kita. InsyaAllah. Sedang penonton sekalian. Kalau tadi Ustaz, saya menarik perhatian bila mana macam dalam Dewan Parlimen menarik perhatian bila mana Ustaz Syed Kadir menyatakan bagaimana haji mabrur itu dia tak dapat kita mencapainya ataupun menjiwainya kalau tak kita rangkumkan dengan aspek tasawuf. Maknanya pelajaran ataupun subjek tasawuf itu mampu memberi peranan yang sangat besar, berperanan sangat besar untuk menjadikan seseorang itu mencapai haji mabrur. Tapi bila sebut kata tasawuf ni, saya nak sebut sikitlah sebelum kita nak lihat khabar dari Mekah ni Ustaz. Tasawuf ni dia terangkum daripada 4 huruf. Perkataan tasawuf tu ta, sad, waw, fa. Maka kata ulama ta itu bermaksud takwa. Bekal yang mula-mula kita bawa kita nak pergi haji, takwa. Sad bermaksud sabar. Kalau tak sabar dengan kerana Ustaz dah sebut dah sebelum ni kan, bagaimana sabar melakukan taat, sabar meninggalkan maksiat kan, sabar dengan ujian. Yang kedua warak. Warak ni meninggalkan benda yang syubhah. Maknanya kalau kita pergi membawa bekalan yang syubhah yang sama-sama yang ragu-ragu, itu menyebabkan haji kita mabrur kan. Dan akhir sekali fa. Fa maksudnya faqir. Faqir maknanya dia sentiasa mengharapkan Allah walaupun dia memiliki pangkat yang tinggi, dihormati oleh masyarakat di tanah air, tapi di sana dia merendahkan diri kepada Allah, hanya mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, dan betul. Jangan lupa. Ustaz. Haji ni terbagi pada 3. Tadi Ustaz sebut kan? Tapi yang ni lain. Pertama, haji yang makbul. Masya-Allah. Makbul ni maksud apa? Maksud dia apa yang kita buat ni hanya ikut syarat je. Diterima ajalah. Yang kedua, inilah haji mabrur. Masya-Allah. Yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana keikhlasan. Yang ketiga, haji mardud. Nauzubillah min zalik. Yang ni nauzubillah min zalik, mardud maksud dia haji tu tertolak. Rukun pun ke mana kan? Apa tasawuf apa semua tak ada. Jadi kita ambil yang kedua, haji mabrur. InsyaAllah. Ustaz, kita kena buat satu camp motivasi haji mabrur. Tapi sebelum tu Ustaz, kita doang aja. Tapi Ustaz, sebelum tu kita nak tengok khabar dari Mekah bersama Bancik Ustaz. InsyaAllah. Silakan Bancik. Kabar daripada Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton-penonton Labbaik Allah, pengorbanan kasih abadi. Okey, jom kita jalan-jalan lagi. Makcik dah lama sebenarnya tak bawa jalan-jalan sahabat-sahabat semua. Kawasan yang berdekatan dengan King Fahad. Bancik panggil ini adalah kawasan King Fahad. Okey, kita naik ke eskalator, kita akan berjumpa kawasan yang kita rindui, iaitu pintu gerbang King Fahad. Alhamdulillah, sesiapa yang mempunyai slot solat untuk menunaikan ataupun untuk melakukan ibadah tawaf sunat, kita boleh melalui pintu King Fahad. Itu sahaja pintu sekarang yang ada. Jadi sesiapa yang mempunyai slot solat, berusahalah untuk melalui ataupun untuk berada di pintu King Fahad. Ini adalah kawasan yang dirindui, tiang-tiang yang dirindui. Bancik tahu kalau sebelah sana, sebelah hujung sana adalah pintu King Abdul Aziz. Sebelah sana. Tetapi sebelah sini King Fahad. Ini adalah kawasan sejadah, kawasan solat. Sejadah telah dibentangkan. Kita berdoa banyak-banyak walaupun jemaah haji telah masuk. Kita harapkan sesiapa yang tidak melakukan ibadah haji masih boleh bersolat.
insya-Allah. Okey, kalau kita lihat kat sini Al-Quran pun telah diletak. Tetapi selepas kita guna, kita tengok rak ni penuh Selepas kita guna, kita ada lagi satu rak untuk kita letakkan supaya dia boleh centralize balik Al-Quran yang ada. Ini adalah King Fahad Gate nombor 79. Itulah terletaknya Dar Al-Tauhid International. Jarang rakyat Malaysia, cuma kalau package yang mahal, betul-betul mahal, iaitu kalau package haji 200,000 baru duduk di hotel ni. Dar Al-Tauhid. Kebanyakannya jemaah Malaysia duduk di Jabal Omar, iaitu kawasan Hilton. Sebelah sana Anjum Hotel dan juga Millennium. Sekarang dipanggil, Bancik pun tak pasti nama yang baru sebab selalu bertukar-tukar, iaitu Mekah Tower dan juga Clock Tower seperti biasa, yang terletaknya 6 hotel di dalam, dan di sebelah hujung sekali adalah Safa Tower. Okey, ini adalah antara pintu utama, iaitu pintu King Fahad. Ya, alhamdulillah, Bancik pun dah nak keluar daripada Masjidil Haram. Bancik harapkan semoga video Bancik tadi, vlog kali ini bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bancik. Ustaz, daripada video tadi, satu perkataan nak dengar apa Ustaz? Apa yang Ustaz nak kata? Aduh, rindu tuan-tuan. Masya Allah. Sama Ustaz, sama. Macam boleh tekau Kita dah sehati sejiwa sebenarnya. Betul. Alhamdulillah Ustaz. Dah berapa hari dah kita ni? Dah 14 episod dah Ustaz. Betul lah. Baiklah Ustaz, mengenalilah, sebab tu Nabi kata kalau kamu nak kenal sahabat kamu, musafirlah dengan dia 3 hari. Sama-sama. Ini 14 hari dah. 14 hari. Allah tak kenal lagi Cak Ayam Ustaz. Tak kenal lagi, tak tahulah. Baiklah, kita masih membicarakan tentang Haji Mabrur Ustaz. Betul. Kalau tadi daripada Ustaz Syed Kadir kita menceritakan macam mana nak dapat Haji Mabrur, kemudian Ustaz Syahri menceritakan macam mana kesan Haji Mabrur itu. Dan Ustaz, mungkin Ustaz, ada tak saya nak tanya Ustaz, ada tak perbezaan orang yang mendapat Haji Mabrur ataupun sebaliknya? Bila balik nanti? Ada perubahan yang dikasih rahmati Allah. Allah ni teknik nak lepas diri ni. Tanya kita. Tapi saya nak bagi tahu, kalau tuan-tuan nak tahu orang itu dapat Haji Mabrur atau tidak bila dia balik nanti. Di antaranya ada satu riwayat mengatakan orang itu di antaranya selalu suka menjamu makan. Maksudnya selalu bagi sedekah. Tu di antara ciri dia tu. Tengok dia balik ada perubahan tak pada fizikal dia. Yang kedua apa? Bila jumpa orang dia akan bagi salam. Bukan jumpa orang jangan duduk seorang-seorang bagi salam. Itu majnun namanya. Maksud dia selalu bagi salam. Di antara lagi apa? Bila dia berbicara, dia bicara dalam bentuk kelainan, baik-baik semua. Masya-Allah. Derkah pun derkah baik. Tak faham kan, walaupun saya derkah kan, tapi hati lain kan. Lagi apa lagi dah momentum kita? Di antaranya menjauhi sifat-sifat yang menyebabkan kita terjerumus dalam syaitan. Nauzubillah. Sifat yang ni lah, sifat khurafat apa semua ni. Kita duk bincang hampir 14 hari dah. Di antara lagi apa? Menguatkan hatinya duduk dalam majlis ilmu. Kita mula dekat dah. Majlis ilmu ini di antara orang yang balik dengan Haji Mabrur. Lagi apa? Melahirkan dia ni cinta kepada benda yang baik, cinta benda baik. Orang nak buat baik, dia bagi sokongan. Bukan reject semua. Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Tak. Benda yang baik. Positif, jadi positif. Ya, positif. Yang seterusnya, banyak ni. Yang seterusnya inilah di antara ejen kepada perubahan. Ejen perubahan. Kita tengok masjid macam mana nak buat. Kita adakan kuliah agama, ejen perubahan. Kita nak jemput Ustaz Azhar, Ustaz Abdullah Khairi, ejen perubahan. Ini di antara orang yang balik Haji yang Mabrur. Disebut lagi di antaranya sentiasa datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Di rumah Allah di Mekah mereka sentiasa berada, balik pun sentiasa di rumah Allah. Ini di antara tanda Haji yang Mabrur. Dan alhamdulillah Haji Mabrur lagi kata ulama, dia dapat membentuk suasana keluarga yang baik, keluarga yang soleh dan solehah. Allahu Akbar. Maknanya banyak pandai kalau Ustaz, tadi dia nak lepas diri dah lepas saya.
yang sidang penonton sekalian, kita dapat dengar tadi UAK menyatakan perbezaan, tapi itu hanya sekadar gambaran. Janganlah kita ukur pula. Oh, tu mesti tak dapat ajar mabrur. Pasal apa? Balik tak jamu pun kacang kuda kacang Sebab itulah orang balik beli tuan-tuan. Buah kurma ajwa. Ni nak beli pun kedekut sana. Tutup pintu rapat. Dia kata apa? PKP. Dah, tapi nak begitu sebab tu orang beli air zam-zam. Kan dapat, walaupun dapat, tapi orang beli kacang cerdik. Kacang kismis. Tu sebab tu ada kacang cerdik, ada separuh, ada yang tak berapa cerdik. Tapi diberi nama. Sebab apa? Menjamu tu orang berdoa. Betul. Bahkan kalau kita pernah sebut sebelum ni kan, macam mana bila mana ada sahabat Nabi minta izin dekat Nabi SAW untuk mengerjakan, untuk pergi ke Tanah Suci. Maka Nabi kata apa? La tansana ya ukhayya. Jangan lupa kami min doaika, daripada doa engkau. Bahkan ada yang menyebut, bila mana seseorang itu pulang daripada mengerjakan ibadah haji, masa itu dia berada dalam tempoh yang doanya sangat mustajab. Maka bila kita menziarahi orang yang pulang daripada haji, maka kita kena minta doa dekat dia. Nabi pun minta doa dekat sahabat. Nabi minta sahabat doakan Nabi. Sebab tu orang Melayu kita bila turun saja pada airport, mereka akan menunggu-nunggu untuk apa? Untuk pergi peluk. Sebab nak ambil keberkatan. Oh, ayah dah balik dah, Orang yang pertama tu dah standby. Sedangkan dia tak tahu dia duduk atas flight tu hampir berapa jam, tak mandi 2 hari dah. Tapi nak bagi tahu kata nak ambil berkat. Sebab tu saya bila sampai ke airport tu, walaupun tak mandi, minyak wangi saya sapu sampai basah habis. Sebab saya tahu dah yang tunggu tu nak peluk saya kan, walaupun tak mandi 3 hari. Tapi wangi tu wangi. Ustaz, sedih. Saya sangat-sangat sedih sebab apa? Bila kita sembang kata Haji Mabrur, maknanya kita dah nak habis dah. Tapi Ustaz, kita tak habis lagi. Kita ada satu lagi segmen. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Rehat lagi. Okey. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bancik baru selesai ibadah tawaf. Tak dapat nak digambarkan betapa gembiranya hati ini. Terasa cepat 7 pusingan. Tiba-tiba selesai ibadah tawaf. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Panggilan haji sudah tiba lagi. Insya-Allah program yang diutarakan oleh TV Hijrah dengan tajuk Labbaik Allah akan bermula pada 9 Julai. Jom, ayuh sama-sama kita menonton, kita menghayati apa yang berlaku dan apa yang menjadi sejarah utama ibadat haji kita. Sekurang-kurangnya satu nostalgia, satu maklumat, satu ilmu pengetahuan kita dapat mengisi dengan tontonan rancangan tersebut. Insya-Allah semoga pengorbanan kasih abadi sentiasa kita junjung dan kita rasai. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, Kau bagilah aku mati ya Allah dalam ihram yang aku pakai ini ya Allah. Ya Allah, dia menangis. Isteri dia duduk ujung. Amin, amin, tak dengar. Menyebut antaranya mengajak orang kepada kebaikan. Mensenang kita menjadi contoh kepada mengajak orang buat baik. Kita dapat tumpang kepala orang tu. Assalamualaikum, saya Ibi Fana. Bersama saya dan Faizal Ismail menerusi Lah Tahzan. Bersiaran secara langsung setiap hari jam 9 malam. Anda boleh bersama dengan kami di aplikasi Google Meet. Luahkan apa saja yang anda rasa, sebarang masalah yang anda hadapi. Jangan takut, jangan malu, jangan segan. Kami sudi mendengar luahan anda. Kadang-kadang kita letak bako kat luar kan, kadang-kadang tengok ada NGO bagi. Kat depan tu ada ibu tunggal. Saya bagi RM5. Ini untuk bagilah siapa-siapa yang nak makan kat jiran.
Siapa yang tolong orang di bumi Allah ini, Allah akan tolong dia pada masa nanti. Allahu Akbar. Hai, ikan kelisa arwana. Baru aku faham. Kau terkurung macam kami juga. Kita sekarang total lockdown. Ataupun PKP, tak apa. Kita lockdown kerana Allah. Saya nak berkongsi dengan kawan-kawan semua tentang aktiviti saya dengan keluarga. Ya. Ha? Ayah menang. Aktiviti usaha Hafiz dan keluarga dalam Sarangnya PKP. Sarangnya itu maksudnya apa? Oh, ini. Love you. Sayang kamu PKP. Sarangnya jom. Lalu para sahabat berasa keheranan. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran." Wahai Rasulullah, takkan kita bantu binatang aja kita dapat pahala? Lalu Rasulullah menjelaskan, "Fi kulli kabidin ratbatin ajr." Setiap nyawa yang kita berusaha menyelamatkan, kita akan dapat pahala. Masya Allah. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Menurut cerita, kononnya masjid ini diwakafkan oleh seorang ibu tunggal yang kaya raya. Namun ia masih menjadi tanda tanya. Masjid yang tersergam indah dengan reka bentuk yang unik dan terpahat di sisir pantai menjadi mercu tanda Bandar Jeddah. Seperti yang kita ketahui bahawa masjid ini didirikan di pantai Laut Merah yang sinonim dengan sejarah Islam zaman Anbiya. Laut Merah merupakan perairan teluk yang berhubung langsung dengan Laut Arab. Negara-negara yang memiliki wilayah perairan di sepanjang Laut Merah antaranya adalah Mesir, Sudan, Ethiopia atau yang biasa disebut negara-negara Maghribi. Kisah Nabi Musa membelah Laut Merah dengan tongkatnya terjadi di sekitar 3,500 tahun silam. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 50 disebut, "Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan." Saat Nabi Musa AS berada di tepi Laut Merah, sedang Fir'aun dan bala tenteranya yang besar mengejarnya dari belakang. Di situlah Nabi Musa membaca doa, memohon pertolongan Allah. Bagimu segala puji, kepadamu segala permohonan ditujukan, dan engkaulah yang memperkenankan segala doa. Tiada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatanmu.
Alhamdulillah, baiklah kita baru saksikan video berkenaan dengan Masjid Ar-Rahmah ataupun lebih masyhur kita sebut Ustaz sebagai Masjid Terapung. Masjid Terapung. Saya pun tertanya apa Masjid Rahmah ni? Rupanya Masjid Terapung. Masjid Terapung. Selalunya bila jamaah haji Malaysia ke Indonesia memang terkenal masjid ni. Ya, bila mereka balik akan ikut singgah, Jeddah. Sebab situ ada apa tuan-tuan? Ustaz tahu tak? Ya. Ada bakso. Bakso tu sedap. Bakso tu. Ada orang Malaysia kahwin dengan orang Arab. Masya Allah. Dia buat bakso sedap tuan-tuan. Promosilah bakso tu. Maknanya tuan-tuan sidang penonton sekalian, keindahan bumi Mekah ni bukan hanya pada ibadahnya, bahkan pada makanannya juga. Dan di situlah kita telah sampai dah di Jeddah lah. Sebab tu disebut Jeddah. Cerita sikitlah. Jeddah ni kalau dalam bahasa Arab, tapi ialah nenek perempuan. Nenek perempuan. Kenapa nenek perempuan apa? Kerana Siti Hawa turun di situ. Masya Allah. Dan di Jeddah juga ada kubur Siti Hawa. Panjang tuan-tuan, panjang. Dan di Jeddah juga ada masjid tempat berlakunya hukuman qisas dan Qisas. sebagainya. Masjid Qisas. Baiklah tuan-tuan sidang penonton, kita membicarakan tentang haji mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Perkataan yang sangat besar Ustaz. Betul. Tidak ada baginya balasan kecuali syurga. Inilah yang kita nakkan Ustaz. Cuma kadang-kadang ialah kita mungkin di kalangan jemaah sendiri ada Ustaz rumutan daripada kawan-kawan kita ataupun jemaah yang berkongsi, dia kata kadang-kadang bolehkah aku dapat haji mabrur, rasa tak puas. Aduh, betul. Tuan-tuan, sebenarnya dalam masalah ini Ustaz mungkin kita boleh sebut bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita melaksanakan ibadah dengan ilmu dan sebaik mungkin. Betul. Seperti yang disebut oleh panel-panel kita tadi. Betul. Dan selebihnya kita serahkan kepada Allah. Bersangka baik pada Allah. Kalau Allah. rasa tersilap, ada sesalah, kita minta kepada Allah ampun dosa kita. InsyaAllah. Dan kalau ada duit, kita pergi pula. Azam nak sebab pergi kesilapan yang kita buat akan diperbetulkan bila buat yang kedua. Betul Ustaz, betul. Sebab itulah saya nak mengulas lebih-lebih, nak menekankan lagi Ustaz berkenaan dengan pentadabbur kita dan juga dengan Ustaz Syed Kadir tadi berkenaan dengan peranan tasawuf itu sendiri seperti yang dinyatakan oleh para ulama. Bagaimana tasawuf itu dia melatih kita untuk memahami jalanan yang sebenar. Betul. Kan yang dikatakan fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durun ghala, seperti yang disebut dalam matan Baiquniyah, dalam matan Manzumah Hidayatul Azkiya karangan Syekh Zainul Al-Malbari. Maknanya melengkapkan ketiga-tiga ilmu. Ilmu syariat kita kena belajar, ilmu tauhidnya kita kena faham dan jelaskan elok-elok, dan ilmu tasawufnya kita hayati, barulah kita dapat mengerjakan ibadah haji ni dengan sempurnanya Ustaz. Preparation yang optimum. Yang optimum. Masya-Allah. Ustaz sendirilah kita saya ni tak tahu nak cakap ni sebab sedih. Kita dah hujung-hujung ni Ustaz. Ya Allah Akbar. Harapan Ustaz sendiri kepada jemaah haji kita, moga-moga mendapat haji mabrur, dan Ustaz mungkin ada kata-kata motivator. Ustaz kan motivator. Allah Akbar. Saya nak bagi tahu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita duduk dalam 14 episod dah. Allah Akbar. Bersama dengan kami. Dan ada seorang hamba Allah telefon saya, WhatsApp saya, dia hantar, Ustaz, terima kasihlah kerana kami bersama sampai kalau ada lagi. Sampai macam tu. Dan saya dapat maklumat kata alhamdulillah ada yang terkesan daripada penceritaan. Contohnya ketika wukuf di Padang Arafah, kita cerita baru ni, ketika berada di Mina, semua penceritaan itu sebenarnya untuk santai kepada semua jemaah. Dan saya nak cerita tuan-tuan, ada di kalangan jemaah kita yang sudah bersiap untuk belajar bahasa Arab. InsyaAllah. Belajar bahasa Arab sebab pergi Mekah dia kata takut Arab tak boleh cakap Arab. Takut rakaat ini. Tapi alhamdulillah menunjukkan bahawa sebenarnya kalau kita ada persediaan, kita akan lebih buat dengan keadaan baik. Saya cerita Ustaz. Ada seorang hamba Allah ni. Cerita santai kan. Dia ni nak pergi Mekah. Pergi Mekah, rupa-rupanya dia pergi dalam keadaan rasa hati ni macam Ustaz katalah sombong sikit. Rasa aku ni hebat sangat kan. Dia pergi banyak kali dah. Pergi rupanya balik cari hotel tak jumpa. Allah Akbar. Bila tak jumpa, dia nak cari siapa? Dia cari polis lah. Dia rupanya dia ni nak belajar bahasa Arab. Ustaz. Dia rasa dia hebat, dia pergi lah. Polis! Dia lupa. Nak kata apa ni? Dia pun cakap, polis, ana sesatun. Dia kata ana sesat kan. Polis tu ma'araf madza takallam. Dia kata aku tak faham cakap apa ni. Ana sesatun. Rupanya dia tilak sebut kan. Tiba-tiba dia fikir macam mana nak buat ni, nak kata sesat ni. Dia cerita kan. Ya. Lepas tu dia teringat ayat Quran. Allah. Polis! Ana fi dhalalin mubin.
Aku sesat yang nyata. Polis tu Masya Allah. Dia tak berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Dia kata, tunjukkan aku jalan yang lurus. Allahu Akbar. Satu penceritaan yang saya percaya. Maknanya yang orang... ini tak ada hadis saja cerita untuk hiburkan anda semua. Maknanya Ustaz, maknanya walau macam mana pun Quran tu membantu. Ya, Masya Allah. Tapi tuan-tuan jangan kutuk saya pula. Kan? Menyalahgunakan Al-Quran. Tapi sebenarnya penceritaan untuk hiburkan anda. Kadang-kadang kita tension juga. Betul, kan? betul. Sampai 14 minggu ni bersama dengan kami. InsyaAllah. Okey Ustaz, jadi sebagai penutup Ustaz, seperti mana biasa kita mengajak para penonton kita bersama-sama, kita merayu ampun dan kita mengharapkan hajat kita besar kepada Allah SWT dalam doa kita insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. Ya Allah, aku memohon padamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, rezeki yang luas, hati yang khusyuk, lidah yang selalu berzikir, rezeki yang halal, taubat nasuha dan taubat sebelum mati. Ketenangan ketika hendak mati, keampunan dan rahmat sesudah mati, keampunan ketika dihisab, keberuntungan memperoleh syurga dan terhindar dari neraka. Dengan rahmat kasih sayang-Mu, wahai Tuhan yang maha tinggi, yang maha pengampun. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz, dengan doa tadi maka berakhirlah untuk episod ke-14. Tuan-tuan jangan lupa esok malam terakhir tuan-tuan kita akan membicarakan bila kita dah selesai haji Madinah tuan-tuan. Kita last kali sebelum kita balik ke Malaysia kita akan ziarah sekejap baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pasti akan sayu dengan kisah-kisah yang menarik berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, moga-moga. Jangan lupa bersama malam esok Ustaz jam 10 malam. 10 malam insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ampunilah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah, kami rindu keridhaan-Mu, kami rindu panggilan-Mu. Ampunilah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah, kami mohon keampunan, kami mohon pintu rahmat-Mu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk